Kenapa dulu orang Nazi Jerman bunuh ramai orang Yahudi dekat kem tahanan diorang? Apa je yang jadi dekat kem tahanan Nazi Jerman sampai menjadi salah satu tragedi ngeri masa abad ke-21? Kami tonton, kami layang gigi emas. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video ni. Aku nak minta maaf sebab lama now bertapa. Lepas shoot music video hari tu, mental aku tak berapa stabil now sebab banyak now benda nak fikir. Lepas ni ada banyak benda yang akan berubah, tapi itu nanti kita cerita lah. Hari ni aku nak cerita benda lain. Baru-baru ni aku ada baca statement daripada Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu. Dia kata kita takkan bagi bantuan dekat Nazi. Tak ada istilah orang tak bersalah dekat Gaza. Aku tertarik dengan term Nazi Palestin dia tu. Nazi Nazi kepala bapak kau. Cakap dengan cermin ke babi? Okey, aku bukan nak maki dia hari ni. Disebabkan dia petik pasal Nazi, aku tertarik nak cerita dekat korang pasal kezaliman Nazi. Aku tak nak cerita pasal tentera Jerman ke, Hitler ke, apa ke, panjang now. Aku nak cerita satu je aspek kezaliman Empire Nazi Jerman ni, iaitu kem tahanan diorang. Kem tahanan diorang ni ada banyak jenis tau, bukan satu je. Lepas tu, setiap satu jenis ni bukan ada satu je, ada berlambak-lambak. Tak apa, engkau dengar je dulu, aku ceritakan daripada awal. Kem pertama yang dibina oleh Nazi Parti ialah Dachau Concentration Camp pada tahun 1933. Camp ni lah yang jadi paduan untuk camp-camp yang selepas tu. Asalnya camp ni untuk tahanan politik je, kebanyakannya daripada kalangan orang komunis sebab ideologi diorang bertentangan dengan ideologi Nazi. Pada tahun 1934, pemerintah tentera Schutzstaffel atau kita sebut SS lah, senang cerita kan, dia satukan semua camp tahanan ni di bawah satu sistem pentadbiran. Jadi bila dah ada sistem pentadbiran ni, makin rancak pula diorang ni naikkan camp tahanan ni. Tahun tu juga Nazi Jerman start tangkap golongan Associates, yang bermaksud golongan yang Nazi Jerman anggap tak patut wujud dalam masyarakat Jerman. So, siapa yang termasuk dalam golongan Associates ni? Golongan LGBTQ+, pelacur, gelandangan, orang OKU, mental dan fizikal, orang Roma dengan penganggur. Pada tahun 1935, The Reich yang bermaksud golongan bangsawan atau golongan pemerintah Nazi Jerman luluskan pula bajet untuk buat kem tahanan dalam belanjawan rasmi Jerman. Disebabkan bajet ni dah jadi belanjawan rasmi, masa depan dengan perkembangan kem ni dah makin terjamin. So makin rancak lah diorang ni buat kem banyak-banyak. Kem-kem ni pula asalnya diorang tak plan pun nak bunuh tahanan, lebih kepada nak penjarakan diorang je. Tapi disebabkan tentera SS ni ganas yang tahap melampaui batas kemanusiaan, jadi dah berjuta orang mati dalam concentration camp ni. Kadang-kadang belum sampai camp pun lagi dah ramai dah mati. Mana tak semua tahanan ni diorang sumbatkan padat-padat dalam kereta api tu, sampai nak duduk pun dah tak boleh dah. Makan minum pun terhad, bilik air dengan tandas pun tak ada. Perjalanan nak sampai ke camp tu pula makan masa kadang-kadang nak dekat 2 minggu. Jadi ramailah yang mati dekat dalam kereta api tu. Lagi tak boleh belah, yang hidup lagi ni terpaksa duduk sekali dengan mayat-mayat ni. So kau bayangkanlah sendiri macam mana keadaan dalam kereta api tu. Bila dah sampai camp yang mana hidup lagi ni, diorang akan asingkan lelaki, wanita dengan kanak-kanak. Dan semua tahanan ni akan ditelanjangkan dengan tujuan untuk menghina diorang. Pakaian dengan harta benda diorang semua kena rampas. Tak ada apa dah, tinggal badan kau ke. Kepala diorang kena cukur botak dan kena mandi beramai-ramai dengan tahanan yang lain. Tentera SS akan tengok diorang ni mandi sambil maki dan bantai diorang. Lepas dah mandi, diorang akan dapat baju belang-belang dengan nombor siri diorang. Kalau dalam movie banyak tunjuk yang nombor siri ni tentera Nazi tattookan dekat tangan. Sebenarnya yang jenis macam tu dekat camp Auschwitz, itu camp jenis lain. Kejap lagi aku cerita. Untuk concentration camp dengan beberapa jenis camp lain, nombor siri tu akan dijahit dekat baju diorang. Lepas tu diorang akan disusun ikut beret dengan jenis tugasan yang diorang kena buat dekat camp tu. Segala proses ni dibuat untuk buang segala identiti dan jatuhkan maruah tahanan ni. Nazi Jerman langsung tak anggap diorang ni manusia pun. Rutin harian diorang pula berbeza untuk setiap camp. Tapi aku explain sikit jadual asas diorang. Dalam pukul 4 ke 4.30 pagi, tentera SS akan kejut semua tahanan ni bangun. Lepas tu diorang diberi masa 30 minit untuk tahanan ni guna bilik air, tandas, bersiap, makan dan kemas tempat tidur. Masalahnya
Masalahnya, bilik air diorang tu kongsi dengan 2,000 orang dalam satu masa. Memang tak sempat le nak siap dalam masa 30 minit. Jadi, benda tu akan jadi alasan untuk tentera SS ni tibai diorang kau-kau. Lepas dah settle rutin pagi, tentera SS akan bawa diorang ni untuk roll call. Walaupun selalunya cuaca sejuk yang melampau. Sebab kem-kem ni banyak terletak dekat bahagian utara Eropah Tengah. Pasal roll call ni, hari-hari akan ada orang yang absent. Sebab dah mati masa tidur, mati sebab penat kerja, dehydration, kebuluran dan kena penyakit yang berpunca daripada hygiene yang teruk ah. Walaupun diorang ni dah mati, tentera SS akan suruh tahanan lain bawa mayat-mayat ni datang roll call. Bapak punya perangai diorang ni. Lepas dah habis roll call, diorang akan berjalan lah ramai-ramai pergi buat kerja ikut grup masing-masing. Masa on the way tu, tentera SS akan sentiasa cari cara nak hina diorang ni. Selalunya, tahanan ni kena paksa nyanyi lagu yang menghina tahanan tu sendiri. Masa buat kerja tu pula, siapa yang letih ke, pengsan ke, confirm kena bantai dengan tentera SS ni. Lebih mudah korang nak faham, bila diorang rasa nak lepas geram je, diorang akan bantai je kau walaupun kau tak ada buat salah. Lepas tu, diorang ni habis kerja dalam pukul 5 ke 6 petang. Lepas tu kena roll call lagi. Tentera SS ni suka lambatkan proses roll call petang ni sebab nak kasih diorang ni lagi penat. Lepas dah habis roll call tu, barulah diorang ni boleh balik berak untuk berehat. Masa ni lah diorang akan cari makanan ekstra ataupun terus terbongkang tidur sebab dah penat gila babi kan. Pukul 9 malam, lampu dah tutup dan tahanan kena paksa tidur. Siapa berjaga lagi, kau siap lah kena bantai. Disebabkan rutin yang gila babi ni, nak dekat 1 juta orang mati dalam concentration camp ni. Kemudian pada tahun 1935, golongan Jehovah Witnesses dengan pasifis pula kena tangkap dan dihantar pergi concentration camp sebab tak nak pergi perang untuk pihak Nazi Jerman. Pada tahun 1937, bila diorang dah tak ada orang lagi dah nak tangkap, pihak Nazi Jerman decide nak letakkan penjenayah pula dekat dalam camp tu. Dan aku nak korang faham betapa gilanya Nazi Jerman ni bukan setakat banduan penjara atau penjenayah yang masih aktif je, yang mana ada rekod jenayah lampau. Bahasa mudahnya, bekas banduan pun kena juga. Jadi setiap hari lebih kurang 2,000 orang kena tangkap. Pada tahun 1938, Nazi Jerman target orang Yahudi pula sebab diorang pun memang dah lama berbulu dengan orang Yahudi ni. Sebenarnya dari tahun 1933 sampai 1938, sekurang-kurangnya dah ada 400 undang-undang antisemitik yang dah diluluskan oleh ahli politik Jerman. Salah satu undang-undang tu ialah Reich Citizenship Law yang meletakkan bangsa Aryan je yang dianggap warga negara Jerman. Bangsa lain dikira tak layak jadi warga negara. Walaupun kau lahir dekat Jerman, dibesarkan dalam family Kristian, tapi kau ada atuk atau nenek atau moyang orang Yahudi yang dah pun tukar agama jadi Kristian, satu keturunan keluarga kau tu akan dianggap sebagai Yahudi. So kau bayangkan betapa teruknya penindasan Nazi Jerman ni dekat bangsa lain. Dia nak angkat bangsa dia je, bangsa Aryan. Bangsa Aryan ni secara mudah fahamnya keturunan masyarakat yang menetap dekat Asia Tengah masa tahun 1500 sebelum Masihi, macam orang Parsi, India, Yunani dengan Rom. Bangsa ni juga selalu digelar sebagai manusia paling pucat dekat dunia, paling putih lah senang kata. Jadi pada tahun 1938 ni ada dua peristiwa yang menggalakkan lagi diorang ni tangkap orang Yahudi. Yang pertama Anschluss yang bermaksud penjajahan Austria. Satu lagi Kristallnacht. Nampak berkahak aku punya sebutan tu. Operasi tentera SS dengan bantuan orang Jerman untuk bakau kedai dengan rumah orang Yahudi, bantai orang Yahudi dekat tepi jalan. Tak kira lah kau lelaki ke, perempuan ke, budak-budak ke, dah tua ke, diorang akan bantai kau-kau punya. Minggu pertama operasi Kristallnacht, 25,000 orang lelaki dewasa Yahudi dihantar pergi concentration camp dekat Buchenwald dengan Dachau. Itu yang jadi punca ramai orang Yahudi cuba keluar daripada Jerman, tapi tak banyak negara yang nak terima diorang. Lepas tu datang ramai-ramai dekat Palestin, dah bagi duduk buat harta pula pun. Dalam rekod, 120,000 orang Yahudi je yang dapat lari keluar daripada Jerman sebelum Perang Dunia Kedua tercetus. Bila dah tambah orang Yahudi ni, tentera SS gunakan sistem lencana bentuk segitiga pula yang diletakkan dekat bawah nombor siri supaya tentera SS ni senang nak detect diorang ni kena tangkap sebab apa. Kalau dua segitiga kuning bentuk bintang David, maknanya orang tu Yahudi. Kalau orang Roma, lambang segitiga coklat. Orang LGBT, lambang segitiga pink. Orang Jehovah, segitiga ungu. Tahanan politik, segitiga merah. Dan kategori lain tu lambang segitiga hitam. Bila dah ramai now tahanan, Hitler fikir baik dia gunakan diorang ni untuk jadi manpower untuk persediaan Jerman nak pergi perang. Jadi pada tahun 1937, pihak Nazi Jerman naikkan pula kem jenis yang kedua, iaitu kem buruh paksa. Walaupun dekat concentration camp diorang memang jadi buruh paksa, tapi dekat kem buruh paksa ni diorang kena buat kerja-kerja persediaan perang, macam repair kereta kebal, masukkan peluru, siapkan meriam dan lain-lain yang berkaitan lah. Dalam masa yang sama, Jerman pun ada masalah kekurangan tenaga kerja
bekerja pula dalam sektor ekonomi. Mana taknya yang bangsa Aryan ramai-ramai dah masuk tentera, yang bangsa lain ni kau dah hangkut pergi camp, siapa lagi yang tinggal kat situ? Jadi bila Jerman dah mulakan Perang Dunia Kedua, bila diorang attack Poland dengan Soviet Union, penggunaan buruh paksa untuk jalankan aktiviti ekonomi Jerman ni dijalankan. Dari mana pula diorang kutip buruh paksa ni? Untuk pengetahuan korang, tentera Nazi ni amalkan ideologi diorang bukan kat tempat sendiri je. Bila diorang conquer negara lain pun, diorang masih bawa ideologi resis diorang. Padahal rakyat negara tu tak tahu apa pun. Bila Jerman dah masuk je negara lain, lagilah banyak bangsa yang diorang tak anggap setaraf dengan bangsa Aryan. So diorang kutip le tahanan daripada negara lain ni, lagi-lagi daripada Poland dengan Soviet Union. Ada dua jenis buruh paksa dalam Nazi Jerman. Satu Ostarbeiter yang bermaksud pekerja timur, satu lagi Fremdarbeiter yang bermaksud pekerja asing. Tapi walaupun Nazi Jerman ni terdesak nak guna buruh paksa, diorang tetap anggap yang buruh paksa ni senang nak dapat tukar ganti. Senang cerita, kalau dalam camp ni dah mati 1000, pergilah tangkap lagi orang dekat negara lain, bawa balik jadi buruh paksa yang baru. Disebabkan tu pihak Nazi Jerman ni memang tak jaga langsung tahap kesihatan buruh paksa ni. Angka kematian dekat kamp buruh paksa ni paling tinggi dan paling mendadak sebab diorang ni semua kena buat kerja berat dalam tempoh yang lama nak mampus. Bahasa mudahnya, keadaan dekat kamp buruh paksa dengan concentration camp tu tak ada beza pun. Dari tahun 1937 sampai habis Perang Dunia Kedua, dianggarkan 14 juta orang dah jadi buruh paksa Nazi. Okey, itu baru dua jenis camp. Ini aku cerita pula pasal dua lagi jenis camp yang dicipta bila Perang Dunia Kedua tercetus, iaitu kamp tahanan perang dengan kamp pemindahan. Kamp tahanan perang ni macam nama dia lah, untuk pegawai dengan tentera asing yang dah kena tangkap. Yang mana keadaan dekat camp ni sama je macam camp lain, beza nama je. Walaupun Jerman sendiri dah sign perjanjian Geneva Convention, pihak Nazi Jerman langsung tak peduli pun pasal perjanjian tu. Diorang seksa semua tahanan perang dengan cara yang paling tak ada hati perut punya. Nazi Jerman bagi makan dengan ubat yang sikit gila babi dekat tahanan perang. Tak cukup pun untuk semua orang. Lepas tu, ramai tahanan perang kena jadi buruh paksa untuk Nazi Jerman. Dalam banyak-banyak negara punya POW, tentera SS paling benci dengan POW daripada Soviet Union dengan Poland. Sebab dalam ideologi perkauman Nazi, orang Poland dianggap paling hina antara semua bangsa. Orang Soviet pula dianggap sebagai musuh utama Nazi sebab Soviet ni gunakan ideologi komunis. Tentera Nazi Jerman berjaya tangkap 5.7 juta tentera Soviet. Bila perang dah habis, 3 juta daripada 5.7 juta tadi tu dah pun mati. Untuk kamp pemindahan ni pula digunakan sebagai penempatan sementara sebelum tahanan ni dihantar ke concentration camp ke, atau kamp buruh paksa ke, atau kamp tahanan perang. Kamp pemindahan ni biasanya diorang buat dekat luar Jerman, dekat area-area yang Nazi Jerman dah conquer. Macam aku kata tadi, walaupun dekat tempat orang, tentera Nazi ni masih bawa ideologi diorang. Jadi mana-mana penduduk tempatan yang tak menepati ciri-ciri manusia yang layak hidup, diorang akan tangkap dan simpan dekat kamp pemindahan ni. Yang buat lagi sedih tu, ada beberapa kamp pemindahan ni diuruskan oleh pihak berkuasa tempatan atau local group yang bawa ideologi yang sama macam Nazi. Bahasa mudah fahamnya, ramai orang tempatan yang jadi tali barut Nazi untuk tangkap orang di sini. Perangai sebiji macam buang lah dalam cerita Sarjan Hassan tu. So sekarang ni aku nak cerita dekat korang pasal kamp yang terakhir dicipta oleh Nazi Jerman. Kamp ni dibina masa Perang Dunia Kedua tengah berjalan. Kamp ni lah yang paling famous dan paling kejam antara semua kamp yang korang selalu tengok dalam movie tu. Jenis kamp yang macam ni lah. Kamp ni dinamakan sebagai kamp penghapusan atau extermination camp. Kamp ni dicipta bila pihak Nazi rasa yang golongan manusia yang diorang tak suka ni tak layak hidup dan wajib dihapuskan. Jadi diorang start cari kaedah yang paling efisien untuk buat benda ni. Idea ni dah diusulkan pada tahun 1939 yang dinamakan sebagai Euthanasia Program. Orang yang usulkan benda ni ialah Philipp Buller, Chief of the Chancellery of the National Socialist German Workers' Party, dengan Karl Brandt, ahli fizik Jerman. Euthanasia ni kalau dari sudut definisi bermaksud pembunuhan yang tak menyakitkan kepada pesakit yang dah tak mampu nak disembuhkan atau berada dalam koma yang tak mampu untuk disedarkan. Jadi pihak Nazi Jerman pun buat eksperimen untuk Euthanasia Program dengan membunuh kanak-kanak. Pada 18 Ogos 1939, Kementerian Dalam Negeri Nazi Jerman keluarkan arahan kepada semua ahli perubatan profesional dekat seluruh Jerman dengan negara jajahan Jerman, kalau ada bayi yang baru lahir sampai kanak-kanak umur 3 tahun yang tunjukkan tanda-tanda OKU mental atau fizikal, diorang kena report dekat kerajaan. Jadi dalam masa beberapa bulan je, ramai mak bapak dipaksa untuk hantar anak OKU diorang dekat klinik pediatrik istimewa dekat Jerman dengan Austria. Istimewa lah sangat. Sebenarnya klinik tu pusat pembunuhan kanak-kanak. Staf klinik tu diarahkan untuk bunuh budak-budak ni dengan cara biarkan diorang ni kebuluran atau injek banyak-banyak dadah yang boleh bawa maut dekat diorang. Lepas tu diorang panggil pula budak-budak OKU yang lagi tua pula untuk datang ke klinik tu.
tu. Dianggarkan sekurang-kurangnya 10,000 kanak-kanak OKU dah jadi mangsa euthanasia program ni. Dah banyak macam tu pun Nazi Jerman tetap rasa yang kaedah ni makan masa dan guna banyak tenaga kerja. Jadi pihak Nazi Jerman ni start jalankan program T4 yang target dekat orang dewasa dari golongan yang Nazi Jerman ni tak suka. Diorang start naikkan satu bangunan yang macam klinik kesihatan batu berendam tu. Yang mana kena tangkap tu diorang letakkan dekat dalam satu bilik besar. Dan pihak Nazi ni lepaskan gas karbon monoksida dekat diorang sampai diorang mati. Lepas tu diorang bakau mayat-mayat ni. Yang paling tak boleh belah, diorang hantar abu mayat ni secara random dekat ahli keluarga bangsa. Siap bagi sijil kematian yang tulis diorang ni mati atas sebab-sebab semula jadi. So kau bayangkanlah betapa punya kejam perangai diorang ni. Aku dah tak tahu berapa kali aku suruh korang bayangkan. Di antara tahun 1940 sampai 1941, 70,723 orang yang dah jadi mangsa. Dan pihak Nazi anggap yang eksperimen ni dah berjaya. Jadi diorang pun decide nak gunakan gas sebagai kaedah untuk jalankan pembunuhan beramai-ramai. Pihak Nazi Jerman pun start buat bilik gas mudah alih dekat lori-lori askar untuk bunuh tahanan dekat negara-negara yang diorang conquer. Sebab nak bawa balik Jerman pun dah makan kos kan. Lepas tu pada Disember 1941, barulah diorang start naikkan kem penghapusan yang pertama dekat Camp Nou. Kem ni dibina untuk laksanakan dasar Hitler yang dinamakan sebagai Final Solution untuk menghapuskan bangsa Yahudi, Roma dengan golongan minoriti yang lain. Ada 6 kem penghapusan utama yang telah dibina, iaitu dekat Auschwitz, Camp Nou, Belzec, Sobibor, Majdanek dengan Treblinka. Masa tahun 1941 tu bangunan-bangunan ni tengah bina lagi. Jadi tahanan yang nak kena hantar pergi kem ni, diorang bunuh dulu dekat dalam bilik gas yang diorang letak dalam kereta api. Masa dalam perjalanan nak pergi kem ni, mana tahanan yang masih bertahan tu, diorang jadikan buruh paksa dekat dalam kem tu. Pada tahun 1942, bilik gas dekat kem-kem penghapusan ni dah berfungsi sepenuhnya. Jadi tentera SS akan masukkan tahanan dalam bilik gas sampai padat sebab diorang nak mempercepatkan proses kematian tu. Kalau dah ramai-ramai orang dalam satu bilik, oksigen tu kan jadi limited. Dah lah bilik tu kedap udara. Bila dah sumbat semua tahanan tu dekat dalam bilik tu, diorang pun lepaskan gas karbon monoksida sampai diorang ni mati. Kem yang paling banyak bunuh orang ialah kem Auschwitz, kem penghapusan yang paling famous dalam sejarah. Dekat kem ni juga, pihak Nazi Jerman start eksperimen guna bahan kimia yang baru untuk bunuh tahanan, iaitu Zyklon B atau lebih dikenali sebagai hydrogen cyanide. Lepas diorang ni dah test dekat 850 orang tahanan perang Soviet, diorang tengok yang Zyklon B ni boleh bunuh lagi ramai dan lagi cepat. Dalam masa 2-3 minit je semua orang dah mati. Jadi kem Auschwitz ni naikkan 5 bilik gas yang besar macam dewan orang ramai tu. Bila sampai masa, tahanan ni kena berjalan beramai-ramai pergi masuk dalam bilik gas tu. Yang mana OKU atau tak larat nak berjalan, diorang bawa pakai trak askar. Bila dah sampai, sebelum masuk bilik, tahanan akan dipaksa telanjang sebab tentera SS cakap yang bilik tu ialah bilik mandi untuk proses pembersihan. Dalam bilik tu pun siap diorang pasang kepala paip dengan shower, tapi fake punya lah. Kalau buka bukan keluar air pun. Semua tahanan tak kira lelaki, perempuan, budak-budak, tua, muda, semua diorang sumbatkan dalam bilik tu. Lepas tu tentera SS akan tabur Zyklon B ni dari atas siling bilik tu. Dan semua tahanan tu mati bergelimpangan dekat dalam bilik tu. Lepas semua dah mati, diorang akan lepaskan udara dalam bilik gas tu guna corong besar dekat atas bilik gas tu dalam masa 15 minit. Lepas tu diorang suruh unit sonda komando untuk kutip mayat, kumpul barang berharga dekat mayat, bersihkan bilik gas, bakau mayat dan buang abu mayat tu dekat sungai area situ. Sonda komando ni kebanyakannya dari kalangan orang Yahudi juga. Salah seorang ahli sonda komando, Marcel Najari, tulis dengan lengkap pasal apa yang berlaku dekat Camp Auschwitz ni. Dia bagi tahu yang pihak Nazi jalankan aktiviti ni secara rahsia sebab nak cover aktiviti tu dari mata dunia. Proses logistik Zyklon B tu pun tentera Nazi Jerman guna ambulan atau lori German Red Cross. Dia ada bagi tahu juga ada satu unit sonda komando yang pernah memberontak. Diorang letupkan salah satu tempat bakau mayat guna serbuk letupan yang diorang curi dari tentera SS. Sayangnya pemberontakan tu fail dan semua yang terlibat tu telah dibunuh. Najari tulis 13 muka surat pasal keadaan dekat Camp Auschwitz ni yang disimpan dekat dalam termos flask dan ditanam dekat dalam salah satu tempat bakau mayat. Berdasarkan laporan, lebih dari 6 juta orang Yahudi telah dibunuh masa operasi Holocaust, di mana 2 juta daripada tu mati sebelum sampai dekat camp lagi. Selain tu, hampir 500,000 orang Roma, 1.8 juta orang Poland dan 7 juta orang Soviet Union telah dibunuh. Sistem kem tahanan Nazi ni adalah hasil daripada sifat diskriminasi, penindasan, perkauman dan keganasan yang melampau dekat golongan yang diorang benci. Layanan yang tak ada perikemanusiaan dan pembunuhan beramai-ramai oleh pihak Nazi Jerman ni menjadi salah satu tragedi ngeri yang berlaku masa abad ke-21. Lepas korang dah dengar cerita yang paling
Kap ni, aku nak tanya dekat korang. Dekat mana yang korang nampak orang Palestin buat benda-benda ni sampai kau cakap orang Palestin ni Nazi? Aku rasa tentera Israel yang dah jadi macam Nazi Jerman. Dulu orang buat dia bukan main dia minta belas kasihan, lari pergi tempat orang. Bila orang dah tolong, dah bagi tempat tinggal, dia nak buat harta dia sendiri pula. Sedangkan sebelum tu, diorang ni bangsa diaspora. Sekarang ni tiba-tiba nak claim tu tanah air dia pula. Diaspora tu apa? Pergi dia cari sendiri. Wah, naik lemak pula kau, semua benda aku nak suap. So, kalau korang ada pandangan, pendapat, nak tambah atau nak betulkan fakta aku, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Dan kalau korang suka video ni, nak bagi hadiah dalam bentuk sumbangan, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni juga. Yang paling penting, kalau korang nak tengok video-video baru lagi awal daripada orang lain, jangan lupa subscribe membership Keluarga Gigi Emas sekarang. RM10 je sebulan. Aku nak minta maaf ada kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku hari ni tak berapa menarik. Terima kasih dekat korang semua sebab sudi luangkan masa untuk menonton video aku. Semoga kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.